sifat-sifat yang ada pada ulama-ulama al-akhirah. Ulama, seorang yang alim, yang mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang hari akhirat, perkara yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berkaitan tentang persoalan halal dan haram, yang tidak lain tujuan dan matlamatnya untuk dibawa di hari akhirat kelak, mencari bukan kerana habuan di dunia, tapi sebaliknya adalah untuk mendapatkan keredaan daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين ya Rabbal Alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan dan peluang yang masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Hidupnya kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantaran itu syukurnya kita kepada Allah kerana Allah masih lagi memberikan hidayah kepada kita untuk kita meneruskan perjalanan dalam kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dengan kita memulakan solat secara berjamaah, solat sunat, solat kemudian diikuti dengan ibadah fardu, solat fardu subuhnya, dan diikuti dengan zikirnya, sebutan daripada mulut yang kita tuturkan, bacaan ayat suci Al-Quran yang dilafazkan. Dan Alhamdulillah Allah masih lagi menggerakkan diri kita untuk bersama-sama pada pagi ini
yang mudah-mudahan perbincangan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara majalisil alim, di antara majlis-majlis ilmu yang mempermudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang melalui dan melintasi sesuatu laluan dengan niat dan matlamatnya adalah untuk mencari ilmu Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudahkan baginya itu jalan untuk menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, di dalam perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada ulama-ulama al-akhirah. Ulama, seorang yang alim yang mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang hari akhirat, perkara yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang berkaitan tentang persoalan halal dan haram, yang tidak lain tujuan dan matlamatnya untuk dibawa di hari akhirat kelak, mencari bukan kerana habuan di dunia, tapi sebaliknya adalah untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah bicarakan sebahagian daripadanya pada bulan yang lalu, bulan-bulan yang lalu. Bulan lalu kita tidak bertemu lagi. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pagi ini kita akan menyambung perbincangan tersebut yang mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab beliau. Dan telah pun kita bicarakan dahulu bahawa kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini adalah merupakan ringkasan kepada ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, catatan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sambungannya, wa min sifati ulama'il akhirah alla yatasarra'u ila al-fatwa wa alla yaftu illa bima yatayaqqanuna sihhatah, wa qad kana as-salaf yatadafa'una al-fatwa hatta tarji'u ila al-awwal. Di antara sifat para ulama-ulama akhirat, mereka ini tidak bersegera dalam mengeluarkan fatwa. Maknanya mereka berhati-hati dalam menentukan sesuatu hukum itu, tidak semudahnya untuk menyatakan sesuatu perkara yang halal dan sesuatu perkara itu adalah sesuatu yang haram. Apatah lagi bila berhadapan dengan beberapa perkara-perkara yang baru di dalam kehidupan dunia yang dilalui oleh umat Islam ini. Dia berubah-ubah tuan-tuan. Sesuatu yang tidak ditemui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wujud selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Nah, dalam keadaan demikian mereka tidak segera ataupun tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan sesuatu fatwa tersebut. Inilah yang disebut sebagai ulama-ul akhirah, mereka yang ingin mencari dan berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu hukum itu, ditakuti perkara yang akan dikeluarkan itu adalah sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau kita melihat tuan-tuan, para ulama berbeza dan khilaf di kalangan pandangan-pandangan mereka itu disebabkan madarik al-afham ataupun madarikul alim, sesuatu yang mereka perolehi daripada ilmu mereka dan kefahaman mereka dalam memahami sesuatu nas, sama ada sandarannya itu daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berbeza-beza. Selagi mereka memahaminya dan tidak terkeluar daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu dibenarkan, dan pada saat yang serupa tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran
wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seseorang yang alim, yang disebut dalam hadis dengan perkataan al-hakim, itu berijtihad, maka mereka akan diberikan 2 pahala jika sekiranya ijtihadnya itu betul, dan jika sekiranya ijtihad yang dikeluarkan oleh mereka itu tersilap, tetap akan diberikan 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas usahanya untuk mendapatkan sesuatu hukum ataupun keputusan daripada sesuatu masalah yang berlaku. Dan dalam hal ini tuan-tuan, sebelum saya menyambung perbincangan ini, saya tertarik dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terlupa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya, yang pada saat ketika satu ketika dia berada dalam keadaan sejuk waktu itu, dalam keadaan musim yang sejuk di permusafiran, dan tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yang serupa ketika itu dia tidur sebelum menunaikan waktu salat subuh di waktu paginya, dan ditakdirkan oleh Allah bermimpi sehingga menyebabkan dirinya tidak suci. Dan pada saat ketika itu dia berkeinginan juga untuk menunaikan solat secara berjamaah bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia tunaikanlah solat tersebut, mengambil wuduk seperti ini, seperti mana biasa, sedangkan dia berada dalam keadaan janabah, dalam keadaan dia tidak suci ketika itu. Dan dalam hal demikian, setelah selesai dia menunaikan solat waktu itu, dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika ditanya, Rasulullah bertanya permasalahan tersebut kepadanya, kenapa kamu menunaikan salat sedang kamu berada dalam keadaan berjanabah? Kenapa kamu tidak mahu untuk menyucikan diri kamu? Air ada, bukan tidak ada. Walaupun di Selangor ni masalah juga berkaitan dengan air. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Rasulullah tanya terlebih dahulu, kenapa kamu tunaikan salat tersebut sedangkan kamu berada dalam keadaan berjanabah? Lantas jawab daripada sahabat tadi, ya Rasulullah, saya ini berada dalam keadaan musim yang sejuk. Jadi bukankah ada dalil daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh diri kamu itu, ya, jangan kamu bunuh diri. Islam tidak membenarkan membunuh diri. Jika sekiranya saya mandi ketika itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti saya telah membunuh diri saya. Dan pada saat ketika itu, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menerima alasan yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebelum datangnya tentang perkara yang berkaitan dengan tayamum dan hukum-hukum berikutnya. Subhanallah. Itu satu peristiwa. Dalam satu peristiwa yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam belum lagi menghukumkan kepada seorang sahabat, tapi Rasulullah memberikan alasan ketika itu. Contohnya apa yang berlaku kepada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu dalam satu medan pertempuran perang. Selesai daripada peperangan, semasa berlakunya peperangan tersebut, ada seorang lelaki daripada kalangan musyrikin Makkah yang ketika itu bila saat sahaja Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu ingin menghunuskan pedang dan membunuh lelaki tersebut, tiba-tiba dia pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pada saat ketika itu Usamah ibn Zaid dengan tergesa-gesa membunuh lelaki tersebut sebelum Usamah ibn Zaid mendapatkan keputusannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa tersebut disebutkan ataupun dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya pada saat ketika itu Rasulullah bertanya, wahai Usamah, kenapa kamu bunuh? Rasulullah tidak menghukum kepada Usamah ibn Zaid terlebih dahulu, tapi Rasulullah bertanya, kenapa kamu melakukan demikian? Jawab daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dia berkata demikian ya Rasulullah kerana mengelakkan daripada dirinya dibunuh dalam medan pertempuran tersebut ya Rasulullah. Lantas dia mengucap 2 kalimah syahadah semata-mata nak mengelakkan dirinya daripada dibunuh ya Rasulullah. Apa jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyaqaqta batna, wahai Usamah ibn Zaid, apakah kamu telah membelah perutnya dan kamu melihat dadanya itu?
yang mana pada hatinya itu ada perkataan dan ucapan mengatakan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kita tidak mampu untuk melihat dan menilai hati manusia, tuan-tuan. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Begitulah yang berlaku kepada Usamah ibn Zaid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu marah kepada Usamah ibn Zaid kerana menghukum secara zahirnya, sedangkan menghukum secara batinnya perkara yang berkaitan dengan hati ketika itu, sedangkan perkara yang berkaitan dengan hati itu tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga, tuan-tuan, banyak kisah-kisah kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah. Antaranya pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra, jangan ada salah seorang di kalangan kamu itu menunaikan salat fardu asar illa, melainkan apabila mereka itu sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Dan pada saat ketika itu pergilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke kampung tersebut, perkampungan Bani Mustalik. Dan tiba-tiba di pertengahan jalan waktu solat asar telah pun masuk, dan di kalangan mereka mengumandangkan azan di waktu asar. Sebahagian daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat fardu asar, sedangkan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang untuk menunaikan solat asar. Dan sebahagian daripada para sahabat meneruskan perjalanan sehinggalah sampai ke perkampungan Bani Mustalik, barulah mereka melaksanakan arahan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini, tuan-tuan, dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah tidak menghukum kepada para sahabat yang menunaikan solat asar di pertengahan jalan itu sebagai mereka yang tidak mematuhi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengatakan ketika itu Rasulullah tidak pun berkeras ataupun bercakap dengan perkataan yang tegas kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan solat asar di pertengahan jalan tersebut. Ulama mengambil hadis tersebut, tuan-tuan, dengan mengatakan bagaimana mereka mengatakan bahawa perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tadi kedua-duanya benar. Yang melaksanakan arahan ataupun yang melaksanakan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mengambil literal daripada kalimah ataupun ucapan secara zahir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jangan menunaikan solat di pertengahan jalan sehinggalah sampai kepada perkampungan Bani Mustalik. Maka mereka meneruskan perjalanan dan menunaikan solat di sana. Kemudian sebahagiannya pula menunaikan solat di pertengahan jalan kerana mereka mengambil fahaman dengan dua keadaan, dua maksud. Kerana mereka memahami kata-kata dan ucapan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka memahami apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah nak bagi tahu kepada para sahabat agar jangan mereka itu berehat-rehat ketika mereka berjalan untuk menuju ke Bani Mustalik. Maksudnya Rasulullah bila sebut tunaikan solat di Bani Mustalik, mereka kena teruskan perjalanan dan tanpa mereka berlengah-lengah. Mestilah mereka bersegera untuk pergi. Itu yang difahami oleh mereka. Tapi kebetulan semasa mereka meneruskan perjalanan dalam keadaan segera, tetap sahaja mereka tidak berkemampuan untuk sampai di perkampungan Bani Mustalik itu pada waktu asar tersebut, dan akhirnya mereka sampai di pertengahan waktu asar telah sampai. Itu fahaman mereka. Sementara yang kedua, mereka mengambil daripada apa juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebaik-baik ibadah salat itu dilaksanakan di awal waktunya, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Ada tiga soalan yang ketika itu dikemukakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apakah amalan yang paling afdal? Yang pertama, Rasulullah menjawab kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, as-salatu ala waktiha, sembahyang di atas waktunya. Sebahagian ulama mengambil maksud ay as-salatu fi awwali waktiha, sembahyang di awal waktu tersebut. Ini adalah merupakan amalan yang terbaik. Maka sahabat tadi mereka tunaikan solat kerana juga ingin mengambil kelebihan sembahyang di awal waktunya. Lantaran daripada itu Rasulullah tidak berkeras. Nah, inilah sikap yang berlaku kepada Nabi SAW, bertanya terlebih dahulu tentang sesuatu permasalahan sebelum mengeluarkan sesuatu hukum kepada sahabat Nabi SAW. Dan begitu jugalah kisah seperti mana yang dicatat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tuan baca kisah seorang sahabat yang ketika itu mengimamkan solat bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajma'in di Masjid Quba. Waktu itu dia menjadi imam, dan saat ketika dia menjadi imam waktu itu dibacalah surah Al-Fatihah dan kemudian diikuti dengan surah Al-Ikhlas, kemudian disambung dengan surah yang lain. Pada rakaat yang kedua begitu juga, dibaca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Ikhlas dan kemudian dibaca surah yang lain. Sahabat Nabi melihat pelik kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika itu sahabat-sahabat yang menunaikan solat bersama dengan imam tadi ditanya kepada imam, wahai imam, kenapa kamu baca demikian? Imam tersebut tidak menjawab dan imam tersebut mengatakan, kalau sekiranya kamu merasakan aku tidak berkelayakan untuk menjadi seorang imam, silakan sahaja untuk kamu semua memilih di kalangan kamu untuk menjadi melantik seorang imam untuk mengimamkan solat. Tak ada seorang pun di kalangan mereka yang berani untuk menjadi imam, kerana imam yang terbaik ketika itu adalah imam yang mengimamkan solatnya ketika itu. Walaupun begitu, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, kerana yang memutuskan sesuatu hukum itu adalah baginda SAW. Maka ketika itu tuan-tuan, Rasulullah memanggil sahabat tadi, imam tersebut, dan ditanya, kenapa kamu mengatakan ataupun membaca ayat seumpama ini sedangkan tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Jawab daripada tuan imam tersebut, ya Rasulullah, di dalamnya, dalam surah Al-Ikhlas yang saya baca kerana saya cinta dengan surah tersebut, di dalamnya mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah tidak mengeluarkan hukum ketika itu, sehinggalah malaikat Jibril alaihi salam ketika itu turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ketika itu tuan-tuan, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong beritahu kepada lelaki tersebut bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai akan dirinya. Subhanallah. Sayangnya ketika itu dengan surah Al-Ikhlas, kerana mengandungi sifat-sifat Allah itu yang membawa kecintaannya kepada Allah, tiba-tiba malaikat Jibril menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya lelaki tersebut disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan rekaan tuan-tuan, tapi ada dalam catatan-catatan yang dicatatkan oleh para ulama. Justru daripada itu, kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini, di antara salah satu sifat ulama-ulama akhirat, la yatasarra'u ilal fatwa, mereka tidak tergesa-gesa dalam menakalkan, dalam mengeluarkan sesuatu fatwa, wa alla yaftu illa bima yatayaqqanuna sihhata, dan tidaklah mereka itu mengeluarkan fatwa melainkan dengan sesuatu yang mereka yakini tentang sahihnya jawapan yang diberikan oleh mereka ketika itu. Waqad kana salaf, adapun ulama-ulama salaf yang terdahulu, yatadafa'un al-fatwa, mereka saling tolak menolak di kalangan mereka dalam mengeluarkan sesuatu fatwa, hatta tarji'u ila al-awwal, sehingga akhirnya yang pertama dikata tolong tanya kepada si fulan, si fulan tadi tanya kepada si fulan, si fulan tanya kepada si fulan, dan akhirnya sampai kepada penghujung minta kita tanya kepada orang yang pertama tadi. Dia sebenarnya lebih layak untuk mengeluarkan jawapan tersebut. La ilaha illallah. Begitu takutnya mereka untuk mengeluarkan sesuatu hukum itu. Kenapa? Kerana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeza dengan apa yang berlaku pada masyarakat kita pada hari ini, yang tidak ada autoriti untuk mengeluarkan fatwa pun berani untuk mengeluarkan
fatwa ataupun sesuatu hukum tersebut. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Baginda sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa ahadan, hatta idza lam yabqa aliman, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu itu akan hilang. Inna Allah la yaqbidul ilma, Allah itu tidak akan menghilangkan sesuatu ilmu. Qabat asal maksudnya memegang, menggenggam, artinya hilang akan ilmu tersebut. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak akan menghilangkan sesuatu ilmu itu secara tiba-tiba, hilang daripada pemikiran kita. Daripada pandai kita membaca Fatihah pada pagi ini, tiba-tiba malam hilang bacaan tersebut. Surah apa yang saya nak baca? Solat yang kita nak laksanakan ketika itu, tiba-tiba tak ingat apa nama solat tersebut. Tidak begitu. Tetapi bagaimana hilangnya ilmu tersebut? Walakin, akan tetapi ilmu itu akan menghilang biqabdil ulama, bila mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa para ulama. Ulama pergi meninggalkan kita dan tiada pelapis-pelapis yang meneruskan perjalanan perjuangan para ulama tersebut. Dan pada saat yang serupa, sehinggalah tidak ada seorang pun di kalangan ulama-ulama itu wujud, hatta idza lam yubqi aliman, Allah menghilangkan semua di kalangan orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, ketika itu manusia akan mengambil kepada tokoh-tokoh yang jahil. Mereka tidak ada kemampuan dan autoriti untuk mengeluarkan sesuatu hukum itu, lantas mereka berpegang kepada hukum-hukum tersebut. Dan tokoh-tokoh yang tidak alim ini yang disebut dengan nama jahil, waktu itu mereka mengeluarkan fatwa tanpa adanya ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka mengeluarkan fatwa tanpa ada ilmu. Fadallu wa adallu, lantas mereka sesat dan mereka telah pun menyesatkan orang lain daripada kehendak dan manhaj yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah. Minta berlindung selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di permulaan tadi mukadimah, tuan-tuan, di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya mulakan, mudah-mudahan kita beramal dengan doa tersebut. Antaranya Rasulullah ajar pada kita doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, ya Tuhan kami minta kepada Engkau ya Allah akan cinta dan kasih sayang Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meminta kepada Engkau ya Allah menyayangi orang yang Kau sayangi wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meminta kepadamu ya Allah untuk menyayangi amalan-amalan yang menyebabkan kami mendapat cinta daripadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak terpesong daripada matlamat ketika kita melaksanakan amal dan ibadah kita ini untuk mendapat dan meraih cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdul Rahman ibn Abi Layla, adraktu fi hadzal masjid 120 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yas'alu an hadithin aw fatwa illa wadda anna akhahu kafahu dhalik, thumma qad ala al-amru ila iqdami aqwamin yadda'una al-ilma al-yawma yuqaddimuna 'ala al-jawab fi masaila law uridat li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu la jama'a ahla Badrin wastasharahum. Kata Abdul Rahman ibn Layla, Abdul Rahman ibn Abi Layla ini adalah merupakan salah seorang at-tabi'in. Jadi apa kata daripada beliau? Aku telah menemui pada masjid ini, wallahu a'lam masjid mana, apakah Masjid An-Nabawi ataupun Masjidil Haram ataupun masjid yang lain, tapi disebut dalam kenyataan ini seperti mana yang dicatatkan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, aku telah menemui di masjid ini seramai 120 orang daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semasa kewafatan Nabi SAW, tuan-tuan, Rasulullah telah meninggalkan seramai 120,000 lebih kurang di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ramai kita tak kenal kalangan para sahabat, tapi dalam riwayat sejarah menyatakan bilangan sahabat Nabi selepas kewafatan Nabi SAW itu lebih kurang seramai 120,000 orang para sahabat. Maka Abdul Rahman ibn Abi Layla ini menemui 120 orang sahaja di kalangan mereka yang sempat ditemui. Dan apa kata daripada Abdul Rahman ibn Abi Layla radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, bila aku bertemu dengan mereka, tak ada seorang pun di kalangan mereka ketika ditanya berkaitan dengan hadis, ketika ditanya berkaitan dengan sesuatu fatwa ataupun hukum itu, illa wadda akhahu kafahu dzalik, melainkan dia mengharap saudaranya yang lain yang dapat memberikan jawapan tersebut. Maknanya mereka ini bukanlah merupakan orang yang berani untuk bertanya, memberikan jawapan, tapi sebaliknya mereka akan mengarahkan, kalau boleh kamu tanya kepada si fulan, dia lebih mahir untuk memberikan jawapan tersebut. Itulah yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian kata pengarang kitab ini cerita balik tentang apa yang berlaku pada zaman Ibn Qudamah Al-Maqdisi ketika itu. Kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi, summa qad al-amru, kemudian perkara tersebut itu kepada kalangan suatu kaum yad'un al-ilma al-yawm, mereka mendakwa yang mereka itu adalah merupakan orang yang berilmu pada hari ini. Hari ini maksudnya pada hari tersebut. Yuqaddimuna 'ala al-jawab, mereka mendahulukan, menghulurkan dirinya untuk memberikan jawapan fi masaila, pada pelbagai bentuk cabang-cabang masalah. Lau uridat, kalau sekiranya masalah-masalah tersebut itu dibawakan di hadapan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa yang akan berlaku? Sayyidina Umar tidak akan menjawab soalan tersebut, tapi sebaliknya Sayyidina Umar akan menghimpunkan ahli Badar, maksudnya di kalangan para sahabat yang pertama yang bersama dengan Nabi SAW, wastasyarahum, dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu akan bermesyuarat dengan mereka dan berbincang berkaitan tentang permasalahan hukum tersebut. Tuan-tuan, kita tahu Sayyidina Umar ini dia bukan orang biasa. Sayyidina Umar ini adalah merupakan orang yang begitu rapat dengan Nabi SAW. Itu pun Sayyidina Umar tidak berani untuk mengeluarkan sesuatu fatwa yang belum diyakini olehnya pada saat ketika dia ingin menyampaikan sesuatu fatwa. Dan sebab itu bila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tersilap dalam sesuatu mengeluarkan hukum, maka dia akan berani untuk memohon maaf dan bersegera untuk mengembalikan semula jawapannya yang silap itu kepada jawapan yang telah diperbetulkan ketika itu. Subhanallah. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi perbincangan kita cuba kita akhiri perbincangan ini sebelum kita membicarakan tentang rahsia yang berkaitan dengan at-taharah, dengan bersuci, dan rahsia yang berkaitan dengan solat. Sedikit lagi perbincangan yang berkaitan dengan sifat-sifat ulama-ulama akhirat ini. Antaranya juga disebut wa min sifatihim an yakuna aktsara bahthihim fi ilmin fi ilmi al-a'mal amma yufsiduha wa yukaddiru al-qulub wa yuhayyiju al-wasawis fa inna suwara al-a'mal qaribatun sahlatun wa innama at-ta'bu fi tasfiyatiha wa aslu ad-din at-tawakki min asy-syarri wa la yasihhu an yatawaqqa hatta ya'rifa. Dan di antara sifat ulama-ulama akhirat ini, di mana mereka itu akan banyak mencari perbahasan-perbahasan yang berkaitan tentang ilmu-ilmu yang diamalkan. Tidak memikirkan tentang soal yang tidak ada amalan. Berkaitan dengan amalan tersebut, boleh tak kita membaca Al-Quran, boleh tak kita menunaikan solat sekian, itu yang dicari oleh mereka. Sebab pentingnya hidup kita di dunia ini untuk beramal. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah sebut dengan perkataan bagaimana? Allah sebut dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilus salihat, innal ladhina amanu wa amilus salihat, innal ladhina, banyak ayat-ayat seumpama ini kalau kita melihat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan amal yang saleh. Orang yang beriman, mereka akan beramal. Sebab sahaja beriman, mereka ini akan melaksanakan amal-amal yang soleh.
Bahkan kalau kita melihat dalam ayat-ayat seumpama ini, Allah memberikan jawapan yang pelbagai. Orang yang beramal soleh antaranya dalam surah Maryam, Allah mengatakan kalau kita nak meraih cinta dan kasih sayang makhluk Allah di dunia, tanpa mengira yang mencintai itu haiwan, yang mencintai kita itu adalah manusia, yang mencintai kita itu mungkin adalah makhluk-makhluk yang jamadat, yang tidak bergerak. Kesemuanya itu boleh kita raih cinta mereka dengan syarat beriman dan lakukan amal yang soleh. Surah Maryam ayat 96 sebagai contohnya. Apa jawapan daripada Allah? Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kasih sayang. Perbincangan ini mendalam, tuan-tuan boleh rujuk antaranya tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan beberapa ulama-ulama semasa di antaranya Dr. Wahbah Suhaili rahimahullah, yang disebut olehnya di dalam kitab-kitab masing-masing. Dan kemudian kalau kita melihat dalam ayat yang lain, Allah mengatakan janji daripada Allah kepada orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh. Nak dapat kerja tuan-tuan, hari ini banyak berlakunya pengangguran. Nak mendapat rezeki yang murah daripada Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard, ila akhir ayat itu panjang. Allah mengatakan Allah telah pun berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mereka yang banyak melakukan amal-amal yang saleh, mereka akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan arti kata yang lain, Allah akan mempermudahkan dia memegang tampuk kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Subhanallah. Tuan-tuan, para hadirin dan hadirat, inilah kelebihan orang-orang yang beriman dan mereka melakukan amal-amal yang saleh. Dan kemudian disebut berbanding daripada mereka mencari ilmu-ilmu yang boleh merosakkan amalan dan mengotorkan lagi hati. Duk cari ilmu tujuannya nak bergaduh dengan manusia. Ini mencalarkan hati-hati di kalangan kita. Tujuannya adalah untuk menimbulkan was-was. Ada orang dah menunaikan solat kamu tak sah, sepatutnya begini-begini, sedangkan dia adalah merupakan hukum yang telah pun diijtihadkan di kalangan para ulama. Dan ini berlaku tuan-tuan. Sebab itu terakhir, sebelum kita menutup perbincangan ini, insya-Allah nanti kita akan sambung perbincangan kita. Dia musim PKPP ni tak boleh lama-lama sangat. Saya duk risau tuan-tuan pun duk tengok jam, ustaz ni kita berhenti pukul berapa, tak ada SOP ke dan sebagainya. Itu yang saya risaukan. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kes yang berlaku bila mana kami diminta untuk mengendalikan kes tersebut. Sebab bila mana saya berada di dalam unit yang berkaitan dengan kajian-kajian penyelidikan dan pembangunan di Jabatan Agama ini, jadi ada satu kes yang berlaku selain daripada perkara yang berkaitan dengan perbomohan, perkara yang berkaitan dengan persilatan, perkara yang berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat, dan juga perkara yang berkaitan tentang persoalan-persoalan khilafiyah, permasalahan khilafiyah ini tuan-tuan. Ada satu aduan yang dibuat, bukan daerah sini tapi di Selangor. Jadi waktu itu dia mengadakan suatu pengajian, soalannya pengajian tersebut itu menimbulkan perpecahan, sehingga berlaku tuan-tuan di kalangan suami isteri duk bergaduh tentang masalah beramal. Akhirnya pergaduhan tersebut itu hampir membawa kepada penceraian. Ini masalah kes yang berlaku, dan saya yakin kes ini bukan hanya berlaku di kawasan tersebut tapi banyak tempat-tempat yang lain. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kerana ketegasannya dalam mengeluarkan sesuatu hukum, tidak mahu untuk menerima hukum-hukum yang lain. Jadi bila saya timbulkan tentang persoalan yang berkaitan, saya tanya kepada beliau ketika itu, Ustaz, permasalahan saya nak tanya tentang persoalan masalah khilafiyah. Jadi apa pandangan yang Ustaz ingin nyatakan? Dia kata memang khilafiyah itu berlaku dalam kehidupan, dan saya nak tanya apa pandangan Ustaz berkaitan tentang soal khilafiyah tersebut. Jadi dia mengatakan maksud yang dia fahami daripada khilafiyah itu, ada perkara yang keluar sesuatu hukum itu kalau jelas daripada Nabi SAW itu betul. Tapi kalau yang khilaf itu tidak ada secara jelasnya daripada Nabi SAW, itu adalah merupakan sesuatu yang salah, dan dia adalah merupakan
merupakan perkara-perkara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu saya fahamlah apa yang diinginkan ketika itu. Tuan-tuan, dan saya yakin tuan-tuan pun memahami hal tersebut. Yang sekarang ini dok sibuk berbincang dan berbicara tentang soal bid'ah, tak bid'ah dan sebagainya. Zikir yang disebut selepas daripada solat, bacaan Yasin. Baru-baru ini kita menyambut awal Muharram sebagai contohnya. Dan begitulah apa yang berlaku yang menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan dia mengatakan bahawa segala perbuatan-perbuatan tersebut tidak jelas, Nabi SAW tidak lakukan. Waktu itu saya pun bertanya kepadanya, kalau begitu ia bid'ah dah Ustaz? Dia jawab, ya, dia adalah merupakan bid'ah. Ustaz, saya nak tanya hadis Rasulullah SAW, ya Rasulullah katakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ustaz terima hadis tersebut? Dia kata dia terima hadis tersebut. Dan kemudian apa yang berlaku? Waktu itu saya pun katakan kepadanya, kalau begitu Ustaz mengatakan demikian, berarti perbuatan orang yang melaksanakan amalan-amalan tersebut semua masuk neraka. Waktu itu dia diam sebentar dan kemudian dia kata, saya tidak mengatakan, saya bukan penjaga pintu neraka. Itu jawapan yang diberikan. Saya bukan penjaga pintu neraka. Dia nak menolak, dia tidak mahu untuk menjawab soalan yang saya jawab, yang saya tanya ketika itu. Sedangkan hadis mengatakan, kalau begitu kamu mengatakan bid'ah, Ustaz mengatakan bid'ah, betul. Dan hadis mengatakan setiap bid'ah itu masuk neraka. Lantas waktu itu dia jawab, saya bukan jaga pintu neraka. Bukan maksud saya jaga pintu neraka, tapi bermakna ustaz tersebut mengiyakan hadis tersebut dan mengatakan bid'ah yang dilakukan, perbuatan tersebut yang dianggap sebagai bid'ah, berarti mereka itu semuanya akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbahasan yang berkaitan dengan bid'ah itu sudah dibicarakan oleh banyak para ulama. Ada yang disebut sebagai bid'ah mahmudah, ada yang disebut dengan nama bid'ah mazmumah, bid'ah yang terpuji, yang diterima walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi dari sudut asal hadisnya itu ada. Contohnya mengaji Al-Quranul Karim. Boleh tak kita mengaji di kubur? Hadis Rasulullah tak ada disebut mengaji di kubur. Mengaji Al-Quranul Karim sebagai contohnya, dia adalah merupakan satu hukum yang mutlak, yang umum. Boleh baca di mana saja. Rasulullah menyebut dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quranul Karim. Pada hari kiamat kelak, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maknanya nak baca pada dalam kereta pun silakan, nak baca ketika berada di atas katil silakan, nak baca ketika berada di masjid silakan, nak baca di pejabat silakan. Yang penting pada tempat-tempat yang tidak membawa kepada kita menghina akan Al-Quran. Contohnya saya nak baca dalam tandas Ustaz, ini menghina Al-Quranul Karim, itu tidak dibenarkan. Tapi pada tempat-tempat mana pun tempat untuk kita membaca Al-Quran itu dipersilakan, tidak ada larangan, walaupun tidak disebut secara mendetail oleh Nabi SAW. Itu salah satu di antara hal tersebut. Dan inilah yang berlaku di kalangan mereka yang begitu cepat untuk membahaskan dan membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan soal khilafiyah, tapi tidak memahami tentang hakikat tersebut. Sedangkan ijma' di kalangan para ulama mengatakan bahawa perkara-perkara yang bersifat khilafiyah, dia bukanlah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu hukum yang juga ada dasar dan sudut sumbernya yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga adalah merupakan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab setiap kes yang berlaku dalam kehidupan manusia itu berbeza-beza, maka mereka akan melaksanakan mengikut keadaan dan suasana yang tertentu. Contohnya hari Jumaat sebagai contoh. Kita ni hari Jumaat sekarang ni berkira, saya tak pasti di Masjid Al-Falah ni macam mana. Sebab ada masjid yang dia menggunakan sistem siapa datang dulu, penuh je tak boleh datang. Ada guna sistem pas, siapa datang digunakan pas, datang ada pas silakan, tak ada pas minta maaf, walaupun datang awal tak boleh datang, minta maaf encik kena isi dan juga daftar terlebih dahulu. Sehingga menyebabkan kita tak boleh nak melaksanakan ibadah salat Jumaat tersebut sebagai contoh. Nah, di sana bukankah ada perbahasan di kalangan para ulama yang berkaitan tentang soal untuk menunaikan solat? Kalau betul dianggap sebagai satu perkara yang mudarat ataupun satu perkara yang payah untuk dilaksanakan, kita ada jalan keluarnya dengan mengambil pandangan daripada mazhab yang lain. Nah, perbincangan itu agak panjang, tapi boleh menggunakan pandangan daripada mazhab yang lain, dan inilah yang dipraktikkan
dalam amalan kita ketika kita melaksanakan ibadah. Contohnya dalam bab perkara yang berkaitan dengan bayar zakat fitrah sebagai contoh. Kalau kita mengambil dari sudut pandangan di dalam mazhab Syafi'i, kena bayar mengikut beras tersebut ataupun makanan asasi yang kita makan. Tapi kita gunakan wang sebagai bayaran untuk kita membayar fitrah tersebut. Dan ini di antara beberapa permasalahan yang sepatutnya dipelajari oleh orang-orang yang benar-benar cenderung untuk mengkaji, bukan kepada masyarakat awam yang akhirnya menimbulkan perbalahan dan pergaduhan sesama mereka, dan sehingga akhirnya tidak menimbulkan kesatuan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf atas perbincangan yang kita bicarakan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita bahaskan pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.